Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So ini dia sebentar tadi ya ucapan Datuk Sri Mat Sabu bersama dengan para nelayan, ya, petani, pesawah dalam satu jalinan mesra ya madani bersama dengan rakyat khususnya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan sini adalah bagaimana Datuk Sri Mat Sabu ini memperjuangkan untuk rakyat, untuk petani khususnya, ya, untuk bertemu dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim, menghantar proposal dan sebagainya. Akhirnya semuanya itu berhasil ya apabila Datuk Sri menyampaikan berita baik itu beberapa hari yang lalu kepada pesawah, petani, penoreh getah, nelayan dan sebagainya. Ini dia. Jadi Datuk Sri Mat Sabu ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10, kerana utamakan rakyat khususnya. Jadi menarik untuk kita dengar apakah yang disampaikan oleh Datuk Sri Mat Sabu ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar sendiri ucapan sebentar tadi Datuk Sri Mat Sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang berusaha Encik Hamdan bin Mamat, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, yang berusaha Tuan Haji Abdul Hamid bin Bahari, Pengurusi Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Kedah, dan Pengurusi Nikmat yang berhormat Asmirul, Ahli Dewan Undangan Negeri Kubang Rotan, yang berusaha pegawai-pegawai kanan Kementerian, Jabatan dan Agensi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang berusaha pengurusi Persatuan Nelayan Negeri dan Kawasan, tetamu-tetamu jemputan, tuan-tuan, puan-puan, masyarakat nelayan dan hadirin yang dihormati sekalian. Saya berucap kali kedua di Dewan ini. 3 tahun dulu saya datang sebagai Menteri Pertahanan. Saya naik helikopter turun di padang sekolah dan berucap di sini. Hari itu mesyuarat agung Persatuan Nelayan di Kuala Kedah ini. 3 tahun kemudian saya datang sekarang ini sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Tadi saya bersama di pasar Kubang Rotan, lelong ikan hari ini, harga separuh harga. Saya pergi ke situ, saya teringat di situlah 4-5 kali saya pergi ke laut ikut Haji Sabri untuk pukat ikan temenung. Pukat ikan temenung 4-5 kali juga saya ikut ke laut. Dan juga saya datang sini tentu saya ingat saya tumpang pergi tengok orang pukat tunda, Abang Mat Nokia. Ada lagi tahu lah ni. Ada. Dan seorang lagi buat dia besar sikit. Dan saya juga di sini biasa pergi ke Kota Selatan nama Pak Man, tak ada kedai itulah. Pergi ke laut dalam untuk pukat jeruk. Itulah masa jadi wakil rakyat di sini. Saya sentiasalah kalau ada peluang ikut pergi ke laut, nak tengok sendiri kehidupan. Dan saya teringat dia meninggal dunia dah, nama Pak Tam. Dia tu miskin, susah sampai ke mati, tapi dia mempunyai jiwa yang cukup ikhlas. Dia bila pergi bot ni, bila ikan naik, kami duk pilih ikan tu lah kat tunda tu. Dia pun dah tak ada. Semoga nama-nama yang sebut dan rakan-rakan yang ada di sini, mereka telah meninggal dunia, semoga Allah cucuri rahmat kepada mereka semua. Alhamdulillah, kenalan-kenalan lama di sini masih lagi ada bersama kita. Cuma anak-anak muda yang baru membesar ini tak berapa kenal lah, sebab dulu saya biasa menjadi wakil rakyat di sini selama 1 penggal. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah kerana pada pagi yang mulia ini kita semua dapat perikanan LKIM Kuala Kedah. Semoga pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan dan keredaan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya amat berbesar hati dan gembira kerana dapat berjumpa dengan masyarakat nelayan di Kedah, khususnya di Kuala Kedah. Alhamdulillah, pagi ini saya lihat begitu ramai nelayan yang hadir di program ini. Tahniah kepada semua. Pada saya, tuan-tuan semua, masyarakat nelayan adalah penyumbang penting dalam memajukan sektor perikanan di kawasan ini. Dalam masa yang sama, turut membantu dalam memastikan bekalan makanan dalam negara ini sentiasa cukup dan terjamin. Kita jadi menteri ini memanglah syok, ada kedudukan, ada pangkat, tapi buat apa? Di sinilah saya teringat ucapan Allahyarham Salahuddin Ayub. Beberapa jam sebelum dia meninggal dunia, dia berucap di UUM, saya menteri, pergi mana ada 2 pengawal, 7 pegawai ikut, saya hebat, tapi apa guna kalau saya tak dapat khidmat kepada masyarakat? Kita boleh meninggal dunia bila-bila masa. Itu ucapan akhir Salahuddin Ayub. Dan dia bekerja sungguh-sungguh untuk program rahmah, jualan rahmah, makan rahmah, jualan semua, sampai dia tak ada masa rehat dalam kerjanya, akhirnya meninggal dunia dalam menjalankan tugas. Ini hadirin sekalian, bukan tugas jadi menteri ambil lagi saham, cari tanah kosong untuk ambil, kemudian menteri dalam bank ada beratus juta, bukan daripada gaji, itu daripada ambil cara tak betul. Kita stopkan amalan itu. Jadi menteri kena cari jalan bagaimana kita boleh mengangkat martabat rakyat. Ini yang kita cuba cari jalan. Saya susah hati misalnya bila dengar ura-ura berita tak lama lagi India dia akan stop, akan kurangkan ekspor beras dia. Vietnam pun kata macam tu. Kalau negeri-negeri ni stop ekspor beras, apa nak jadi dengan kita? Kita hanya beras cukup 65% saja, import 35%. Jadi bila dengar berita itu, kita tak boleh duduk saja. Kita menteri, pegawai kerajaan, Perdana Menteri bincang macam mana nak buat. Antaranya kita berusaha keras untuk menghasilkan padi yang elok, yang hebat pada masa akan datang, yang segera, yang sebelum kita kata dapat projek yang panjang yang diumumkan oleh Perdana Menteri di sini, di Kuala Kedah, di mana itu, di Mada, iaitu nak buat 5 musim dalam 2 tahun, belanja lebih 3,000 juta. Yang tu projek lambat lagi nak dapat hasil, mungkin 3-4 tahun lagi. Tapi untuk segera ni saya berusaha bawa tanam padi ala Skincan, sebab Skincan ni hasil padi yang terbaik di Malaysia. Yang kedua sebelah Bumbung 5 Pulau Pinang, yang tu Aida, yang ni Mada. Dan kita bawa contoh itu, buat tanam di Sanglang, di Perlis, sempadan Kedah, 21 hari bulan ni nak kerat padi. Mengikut mereka yang buat padi ala Skincan itu, dia tengok buah dan pokok sekarang, dia kata insya-Allah capai 10 tan untuk 1 hektar. Ini usaha mesti dibuat. Kemudian mereka kumpulan ini pergi lagi ke Terengganu, dapat tanah di sana ditanam, dijertik. Mereka pergi pula Kelantan, ada tanah kosong lebih kurang 2,000 ekar, dan saya akan berusaha bersama dengan mereka minta tanah itu supaya mereka dapat tanam padi ala Skincan. Sekarang kumpulan itu pergi pula ke Sabah dan berjumpa dengan Menteri Pertanian Sabah supaya bincang tanaman padi ala Skincan itu dapat digerakkan supaya apa-apa hal berlaku nanti beras kita cukup. Bukan boleh duduk saja, berdoa saja begitu, kena ikhtiar, kena usaha. Begitu juga tadi saya tanya daging dalam pasar tadi, sekilo berapa? 40 ni teruk.
40 ni kalau orang pendapatan tinggi tak apalah. Kalau dapat 1,000, 2,000 ke bawah sebulan, makan daging sekilo 40, anak pula 8, kalau beli sekilo, pakai makan kuah saja buat sup boleh lah. Mahal dan daging tak cukup. Jadi saya nampak negeri Malaysia ni rumput merata-rata, tapi daging hanya baru 20%, mungkin campur hak kampung yang tak daftar tu 30%. Tak cukup lah ni. Bila saya turun ke bawah, saya tengok kalau yang telah anak muda belah lembu 20 ekor. Saya kata kenapa tak belah 100? Nak belah 100 macam mana? Dia kata nak buat pagar tak ada adik, nak apa sama tak ada adik. Kita hantar agrobank untuk bincang supaya dia betul-betul bukan belah lembu sebagai sambilan, tapi belah lembu sebagai satu kerja mata pencarian. Ini yang kita sedang usahakan sekarang ini. Di sini depan ini ada Pama, Musi Pama, bangkit tunjuk kabar nelayan ni. Musi Pama, dia belah kambing, lawyer belah kambing. Saya tanya dia hak kambing, kalau nak betul-betul dia kerja belah kambing, tak ada kerja lain, kerja dia belah kambing, berapa ekor yang perlu? Dia kata sekurang-kurang 200 ekor. Kalau buat bawah sudah tu boleh, tapi kita kerja penuh tapi hasilnya tidak sampai ke Saradi. Kita ada juga sama dengan kita pengarah Mada, kenal kan orang sini lagi. Apa lagi ada ni, pengurusi LKM tak main, dia jadi calon, dia kalut. Saya tak jadi calon tak apa, pergi tahun-tahun. Jadi kita kena usaha, tak boleh kita kata jadi menteri, kemudian pegawai-pegawai semua kena bergabung tenaga bersama dengan rakyat supaya kita dapat, kita kata, memenuhi keperluan keterjaminan makanan. Saya baru balik dari Amerika. Amerika ni tuan-tuan sekalian, kita lah 10 pagi, Amerika 10 malam. Dia balik gitu. Nak pergi sana sehari setengah, balik 2 hari baru sampai. 2 hari itu kerana sehari hilang. Saya pergi baru ni di satu bandar nama Seattle. Seattle ni tempat buat Boeing, kapal terbang Boeing tu. Antaranya di situ kita bincang dengan Menteri Pertanian Amerika dan sebagainya. Dan ada anak Malaysia orang Kedah, dia buka syarikat berdaftar di Amerika, dan dia dah usahakan memasarkan barang-barang pertanian, hasil pertanian ni, sama ada dalam bentuk kopi ke, gula Melaka ke, semuanya dipasarkan di Amerika. Dia orang Kembang Batu. Kalau tengok dia tu macam negro, hitam letek, orang panggil. Tapi dia buat syarikat itu, dan saya panggil dia. Lain kali balik kita nak dialog dengan Mada, sebab di Mada ni juga ada, hari itu kawasan Mada ni banyak yang terlibat membuat barang-barang keluaran makanan daripada hasil pertanian banyak, supaya dapat dipasarkan ke Amerika. Artinya rakyat kita ada inisiatif pangkat itu sekarang, dan saya harap PAMA, Mada, LPP kena aktif, lebih aktif, supaya kita dapat memasarkan barang-barang kita ke luar negara. Pergilah ke luar negara, belanjalah. Kalau 5 hari punya program, 2 hari nak melancong tak apalah, kong-kong 3 hari itu penuh dengan program-program, supaya kita dapat, kita malu pada Siam. Siam ni Tom Yam dia pun dah jadi international. Pergi di mana pun ada Tom Yam. Pergi Kahirah ada, pergi London ada, pergi New York ada Tom Yam. Dia pasarkan barang mereka. Bukan cakap Tom Yam, Mian Kam pun ada di London. Hampa tahu tak Mian Kam ni? Bengkado, macam bersirih tu, bubur halia sikit, bawang sikit, cabai Melaka, kemudian udang kering, manis alep. Kita berkaitan di sini mampu payah menyumbang. Sedangkan dia sudah jadi satu makanan internasional. Artinya kita
di Eropa. Nanti orang Malaysia tak, Thailand itu nama. Kenapa? Kita lebih aktif memasarkan orang kita. Kalau kita dapat keluar nelayan, wanita. Mereka buat barang-barang itu perlu dipasarkan di seluruh negara dan juga di peringkat antarabangsa. Walaupun hutang negara kita sudah mencecah 1.5 triliun. Kemarin mesyuarat kabinet kami tutup kira-kira COVID-19 banyak mana belanja tu 1.06 bilion 1.006 bilion belanja masa COVID hari itu. Ada yang beli ubat tak pakai dari ibadah. Banyak duit digunakan dan hutang negara kita 1.5 triliun. Saya nak ligan anak Perdana Menteri ini nak sembang satu dengan dia payah. Perdana Menteri kita tahulah bila dia berjalan saja escort banyak mana, security lah, setiausaha lah, nak dekat dia payah. Dalam kabinet dia datang mesyuarat, habis mesyuarat dia sambung dengan kerja-kerja lain. Hari itu saya nak jumpa dia juga. Jadi saya tanya mana boleh jumpa, dia kata di Terengganu. Kebetulan saya pun ada program di Terengganu. Nak jumpa celah tak boleh. Akhirnya dia pegawai, dia kata naik kapal terbang jet eksekutif Perdana Menteri. Saya pun berpeluang naik kapal terbang Perdana Menteri. Dulu saya Menteri Pertahanan selalu naik lah. Sekarang Menteri Pertahanan tak dapat fasiliti itu. Saya naik lah, duduk sebelah Perdana Menteri. Dia tanya, Mat nak buat apa Mat? Dia panggil saya Mat. Saya kata sudah tiba masanya Datuk Seri kena bagi subsidi menanam padi ini. 25 tahun dah tak naik. Saya pun bagilah surat daripada dia baca, dia tengok. Dia tak kata apa, tapi dia kata lah menanam padi ini dah 25 tahun dah tak naik subsidi. Jadi mereka duk mengeluh racun naik harga apa semua, harga padi tak naik. Dia kata nantilah saya tengok. 3 hari lepas di Pari Buntang dalam majlis himpunan macam ni, ramailah kat 14,000 orang itu diumumkan iaitu kerajaan akan bayar siapa yang jual padi 2 hari lepas. Hari dia umum, hari apa tu itu? Kemarin dulu, siapa yang jual padi kemarin sudah dapat harga baru, iaitu subsidi daripada 360 naik ke 500 ringgit. Ini yang sekian dia buat. Dan bila umum tu saya pun kadang berheran juga. Nak dia mana? Sana juta, sini juta. Nanti kita umum gitu ya. Datuk Seri Anwar kata memang kita kena cari duit. Salah satu nak cari duit bagi kerajaan ialah kerajaan ni mesti stabil. Ini 3 tahun tukar Perdana Menteri, 2 tahun tukar Perdana Menteri, setahun tukar Perdana Menteri. Siapa nak main labo? Sebab bila kita tukar Perdana Menteri, dia tukar menteri. Menteri naik, dia kena lantik pegawai dia. Saya kena lantik setiausaha politik, setiausaha akhbar, setiausaha itu, setiausaha ni. Lepas tu nak kena lantik pengurusi LKM, nak kena lantik pengurusi PAMA, nak kena lantik pengurusi hutan padang. 6 bulan, 7 bulan baru selesai. Kalau tukar Perdana Menteri, katalah lepas pilihan raya ni tukar Perdana Menteri, tukar pula pegawai ni. Akhirnya kita ada buat kerja tu ya lah, pelabur mana-mana menteri. Tapi bila kita wujud kerajaan perpaduan, hadirin sekalian, sebab apa wujud kerajaan perpaduan? Padan muka, siapa pun tak cukup majoriti. Tak boleh berlaku lepas mereka. Daripada tahun 55 zaman British sampai tahun 2018. Bila ada pilihan raya, ada parti yang ada majoriti. Tahun 55 perikatan sampai tahun 69. Tahun 74 sampai tahun 2013 Barisan Nasional. Tahun 2018 Pakatan Harapan majoriti. 2022 tak ada siapa. Nak buat kerjaan macam mana? Hang tengok aku tengok hang. Akhirnya Raja-Raja Melayu kata buat kerajaan perpaduan. Datuk Seri Ahmad Ibrahim setuju, BN setuju.
Saya ni yang berkelahi berlawan dengan BN 44 tahun kena terima. Sebab kalau tidak kita parlimen tergantung. Bila parlimen tergantung lah Thailand yang tengok nak start dah tunjuk perasaan. Lebanon tak ada presiden dah 8 bulan. Huru hara negeri itu. Cucuk duit di bank, bukan duit keluar, angin keluar. Bagaimana? Para pelabur semua lari, orang tak main melancong dan sebagainya. Jadi bila perpaduan ni, terutamanya bila Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak, Ketua Menteri Sarawak lah mengumumkan apa keputusan pilihan raya lusa ni, mereka tetap menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Artinya kerajaan ini akan stabil. Bila stabil, pelabur dah mula datang. Yang orang terkaya dalam dunia namanya Elon Musk datang nak buka pejabat di Sabah Jaya. Apa toke-toke Hong Kong pelabur daripada Arab semua nak datang. Ringgit kita dah mula naik. Bila mereka melabur, kerajaan kutip cukai korporat ni 25%. RM100, RM25 kerajaan ambil. Bila duit tu ada, barulah kita boleh bantu rakyat dengan lebih lagi pada masa akan datang. Setuju ke tak? Tapi kerajaan kena stabil. Nak tukar 5 tahun. Lepas 5 tahun pilihan raya, nak tukar lah. Jangan ditukar kali syarat lah segini lah apa semua. Hawa biru. Bila jadi macam tu, ini orang pergi melabur di Indonesia, orang pergi melabur di Vietnam, orang pergi melabur di Kampuchea. Kita dah mula tertinggal ke belakang. Gaji pekerja kita pula tak tinggi. Kita mahu supaya gaji-gaji ni naik pada masa akan datang. Dan pegawai-pegawai kerajaan semua, kemarin mesyuarat kabinet, sekarang dalam kajian insya-Allah akan berlaku kenaikan gaji dan upah pada tahun ini insya-Allah. Sebab apa? Kalau negara dah aman, dah stabil, pelabur masuk, kita kerajaan boleh kutip cukai dan Malaysia insya-Allah akan kembali jadi negara orang panggil rimau Asia, Tiger of Asia dalam hal ekonomi ini. Ini azam Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia buat ke tak? Dia buat sekarang. Saya sebut macam minta duit kasih Muhtar untuk masa banjir 60 juta. Bukan saya minta, bukan menteri lain, Perdana Menteri sendiri. Perdana Menteri minta, mereka tak bagi, payahlah. Bagi 60 juta bukan untuk poket, semuanya untuk para petani. Begitu juga orang kata nelayan ni hak 300 ringgit tu kita potong lah. Tak boleh, dia kata kena teruskan lagi. Sehingga nelayan ni satu ketika naik taraf hidup mereka. Bantuan ini akan diteruskan insya-Allah. Sebab itu kerajaan melalui LKM tetap meneruskan pemberian bantuan elang sara hidup kepada 38,000 nelayan di seluruh Malaysia dengan peruntukan 136.8 juta. 136 juta ambil mana ni? Bila kerajaan tambah duit lah. Tapi kalau hutang bertambah 15% hasil negara kerja bayar hutang. Perhabis Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia masuk Seri Perdana, dia tak ubah apa. Perdana Menteri sebelum ni 40 juta belanja perbaiki Seri Perdana rumah. Perbaik, dia jatuh tak ada nak duduk. Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat duduk. Kita duk perhabis duit benda yang tak penting ni begitu banyak. Daripada jumlah tersebut 2,151 penerima bantuan adalah nelayan-nelayan negeri Kedah. Tuan-tuan lah. Selain bantuan elang sara hidup, kerajaan turut menyalurkan pelbagai bentuk bantuan lain seperti skim pelindungan keselamatan nelayan, skim tabung bantuan bencana alam dan projek khas perumahan nelayan. Projek khas nelayan ini berlambat. Saya minta LKM cari jalan ikhtiar percepatkan. Kalau rasa tak cukup duit tak dimana, beritahu aku. Saya akan jumpa Menteri Kewangan. Menteri Kewangan tak setuju, saya akan adu kepada Perdana Menteri. Biar Perdana Menteri bincang dengan Menteri Kewangan. Kerajaan juga pada tahun ini masih meneruskan skim subsidi diesel dan petrol nelayan, di mana pada tahun 2023 kota diesel bersubsidi yang diluluskan sebanyak 70 juta liter sebulan dengan kadar harga subsidi ditetapkan RM1.65 seliter bagi diesel dan petrol. Alhamdulillah untuk negeri Kedah 2,144 nelayan telah menikmati subsidi ini.
Selain itu, peruntukan sebanyak 300,000 juga telah disalurkan bagi projek menaik taraf jeti pendaratan ikan Kubang Rotan. Tempat saya pergi tadi lah. Ni orang kata nak mendarat tak boleh, tinggi sangat. Betul kan? Ha? Tinggi. Ayat pasang pun dia tak sampai lagi tahun ni semua. Siapa yang buat dulu tahu kenapa bayarlah. Untuk memastikan keadaan pusat pemeriksaan hasil perikanan terus berada dalam keadaan baik dan dapat beroperasi dengan lancar, kerja-kerja naik taraf telah dibuat secara berterusan. Sejumlah RM45,000 telah diperuntukkan untuk program peningkatan dan baik pulih PPHP Kuala Kedah, dan sebanyak RM20,000 telah disalurkan kepada PPHP Tanjung Dawai. Kesemua insentif yang saya sebutkan ini membuktikan bahawa kerajaan perpaduan amat komited membantu meringankan beban nelayan selain berusaha meningkatkan lagi taraf ekonomi nelayan di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pertumbuhan dan daya maju sektor perikanan memerlukan kita mengubah cara perikanan yang tradisional, yang lama kepada bercorak lebih komersial. Ini yang mampu supaya kita lebih bergerak ke laut tengah dan ke laut dalam. Pada masa yang akan datang, saya yakin semua warga kementerian dan LKM akan lebih berusaha untuk memajukan lagi pengeluaran komoditi perikanan di negara ini. Macam tadi saya telah lancarkan jualan jimat madani yang menawarkan diskaun khas kepada ikan-ikan yang dijual. Program jualan jimat madani ini akan dilaksanakan di seluruh negara selepas ini supaya rakyat mempunyai pilihan baru untuk mendapatkan sumber protein yang lebih murah dan dari tempat-tempat lain. PAMA, LKM, Satuan Peladang akan terlibat. Misalnya sekarang ni alhamdulillah ayam dan telur telah pulih. Tu yang tak hinau, tidak hari-hari pun kena maki. Maka dah boleh dah. Daging, saya kata tadi, masih kita perlu import banyak. Kita berusaha sekarang ni supaya ternakan cara kecilan dan feedlot kita akan usahakan. Begitu juga ikan. Alhamdulillah sekarang ni aquaculture, iaitu ikan sangkap, mula meningkat dan ekspor kita bertambah. Malaysia ekspor barang pertanian, hasil pertanian 40 bilion, import 70 bilion. Tak seimbang. Oleh itu kita kena berusaha pada masa akan datang supaya ekspor dan import itu kurang-kurang pun balance. Kalau Piramli dalam filem Pendekar Berjalapuk, dia hanya import. Dia ambil barang orang, rompak masuk dalam gua, itu import. Kita import dan ekspor. Ada sekalian kita, betul lah. Bila saya tengok ada rakyat Malaysia buka syarikat di Amerika Syarikat, kemudian dia berusaha nak cari anak muda supaya jual dalam talian di Malaysia, dan ada yang berkhidmat di Amerika, ikamat di Malaysia, jual dalam talian. Semoga barang-barang kita dapat dipasarkan di peringkat antarabangsa. Saya, kementerian akan menyokong penuh orang-orang yang berusaha seperti itu untuk memasarkan barang-barang kita di luar negara. Hadirin yang dihormati sekalian, saya amat seronok, berbangga bertemu dengan rakan-rakan lama, dan saya tahu kehidupan nelayan ini masih lagi di tahap bukanlah rendah sangat, tapi alhamdulillah lah meningkat sikit sebanyak, dan kita, hal perumahan nelayan kita harap dapat dipercepatkan, dipertingkatkan, dengan kalau kerajaan dapat menambahkan pendapatan negara, ekonomi dan sebagainya, kita dapat lagi menggunakan uang yang banyak itu untuk kemudahan rakyat jelata. Terbaik, itu dia satu lagi pencerahan daripada Datuk Seri Ahmad Sabu, usaha yang sedang dilakukan oleh kementerian beliau dan juga pihak kerajaan hari ini, sahabat semua. Inilah kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Khususnya apabila Datuk Seri Anwar sendiri mengumumkan kenaikan subsidi beras. Kalau sebelum ini ya selama 25 tahun ya tidak pernah naik, ya kali terakhir naik ketika Datuk Seri Anwar juga menjadi Menteri Keuangan ketika itu 25 tahun yang lalu. Tapi hari ini sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan tanggungjawab beliau, kerana beliau adalah seorang yang prihatin rakyat, yang merasai kesusahan rakyat, pesawat khususnya para nelayan, penori getah,
petani dan sebagainya, sahabat semua. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani yang tidak henti-henti ya untuk memberikan sumbangan, membantu rakyat, kebajikan rakyat dijaga, khususnya kepada golongan petani pesawah penori getah ini. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih. Sekiranya sahabat memberikan komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan akhirnya izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.